Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. So this week we will learn about chapter 2, which is interprocess communication. Okay, so before this, you already learn about apa? Apa yang you guys belajar minggu sebelum ni? Kita recap balik. You guys belajar about apa? Process model, kan? So proses. So kita nak supaya bila you guys buat program, you guys akan menggunakan multiple process. So macam mana kenapa kita nak buat multiple process? Supaya you guys boleh buat more efficient and effective program. So kita tak nak lah dia singular, dia macam single process dia. So, kita nak dia multi processing supaya lajulah you guys punya better performance. So in order to do that, you guys menggunakan fork, F-O-R-K, menggunakan sistem call fork. Tetapi kalau kita ada multi-process application, apakah dia punya, bukan limitation lah, somehow, apakah dia punya challenge dekat situ? Siapa kat sini boleh bagi opinion? Apakah challenge yang ada kalau kita buat dua proses? Multiple process, sorry. Apakah cabarannya? PC down. Synchronous. Orang dah masuk kelas OS, synchronous. Okay, so somehow kalau kita buat fork, child tu dia akan clone parent punya proses tu, kan? So bila dah buat something, contohlah dia buat something tapi bila dah habis, dia takkan parent dia tak akan dapat apa hasil daripada child tu. Faham tak? Dia tak boleh nak share pasal dia multiple proses, dia proses yang lain. So child habis kat situ. So parent tak tahu. So macam mana kita nak buat supaya dia synchronous, supaya dia punya child tu boleh bagi balik result dia kepada parent, ataupun child tu boleh bagi data tu kepada child yang lain, proses yang lain atau proses ni. So that's why we need a interprocess communication. Okay, that's why we learn this subject. This chapter. So the content outline is I will introduce you to interprocess communication. Then after that we will discuss about signal API, and we will also learn about the pipe model. So this is the one. The pipe model is the model, the method that we will choose in network programming. So you guys mesti menggunakan pipe ni untuk buat interprocess communication. So by the end of this lesson, students should be able to understand the concept of interprocess communication, and you should be able to communicate two unit processes using pipe. Okay, itu pasal nanti dalam lab 3 memang you guys kena buat this exercise. Alright, so introduction to interprocess communication. So what is IPC? Right, so IPC is used for exchanging data between multiple threads in one or more process or program. Okay, so jom kita recap balik apa yang kita buat minggu lepas menggunakan fork, kan. So let me access my VM here. Semua nampak tak saya punya terminal ni ke dia kelabu? Nampak. Nampak. Jelas. Okay, so kita pergi balik dalam lab yang kita buat tu. Okay, kita buat dalam fork, kan. Okay, so kita tengok balik kod dia. So saya nano fork, kita tengok balik kod tu. Right, so ni basic fork punya code. So kita ada includekan all the libraries which are needed. So kalau kita nak menggunakan fork, which one of the library is contain the code of fork? Mana satu? SYS wait. Oh tu. Uninstalled. Wait dia untuk kalau kita ke wait tadi memang ada pakai ni. Kalau untuk fork kita gunakan uni standard, unistd.h, right? So here kita declare a variable, type dia PIDT. So memang type dia tu supaya dia boleh simpan process ID. So fork, so bila kita buat fork ni, dia akan create a child process, kan. So child tu dia akan clone the main program tu, dia akan buat child. So fork punya function ni dia boleh return apa values? Kita recap balik apa kita belajar minggu lepas. Apa value yang dia boleh return back? Kalau parents dia nombor tak kisah. Tapi kalau child dia kosong. Correct, bagus. Siapa nama? Oh, bagus Azwan. Azwan je. Makan lebih je. So Azwan, okay. So bagus. So kalau dia return negative 1,
Dia akan apa kata negative one tu tak salah saya dia akan execute je Sab. Dia Kan? sebenarnya error. Maksudnya dia tak boleh Error. error. So mungkin bila dia nak create another child tu, mungkin out of memory ke, tak sure lah apa mungkin jadi kat OS tu, error. Okay, so simple je program yang kita tengok ni. So bila dia clone a parent, so parent dia akan go ahead dulu kan. So maksudnya bila kita clone tu dah ada jadi dua, satu parent satu child. Child dia akan copy sebiji kod parent tu. So parent akan mulakan dulu, so dia check, oh if PID 0, adakah aku child? So bila dia check PID dia, oh bukan, PID aku adalah more than one, maksudnya dia akan returnkan PID dia. So oh aku parent, so dia akan run. Okay, dia akan print out dia punya sendiri, kan, dia akan print out kan dia punya sendiri PID dia, dan dia tulis kat sini, dia print out kan child process. So bila dia pergi kat wait ni, dia cakap oh okay, since aku parent, so aku ada child, so aku akan tunggu child aku untuk habiskan proses dia. So dia tunggu, so dia tak exit lagi. So sekarang ni dia execute dia punya child punya proses. So child punya proses dia tengok kat sini, dia run balik, if PID equals to 0, so dia cakap oh okay, aku ni adalah child. So dia the hit ni, so dia cakap okay, aku akan printkan parent aku punya ID dengan aku punya ID, dan aku akan exit. So bila dia exit, habislah child punya task, so parent tu akan print F, child process finish. So kalau kita tengok susunan dekat sini, parent dia akan print parent punya ID, dan dia akan wait for child, lepas tu child akan print dia punya, dan baru parent tu akan print dia punya child process finish. So kalau kita compile this one, kita compile pakai GCC kan. So GCC fork.c tadi. Okay, alright, kita boleh compile. So kita punya program tu dah kalau kita nak jadikan dia proses, so kita kena execute. So kita execute guna macam ni, command ni e.out. Alright, so as what be expected, parent akan print PID dia, lepas tu child dia akan tunggu child tu, dia akan print out yang line dia cakap akan tunggu child akan print dia, betul. Child habis, betul, parent dia akan print child process finish. So far boleh follow tak? Benda ni kita dah belajar minggu lepas kan? So okay, so far so good. Okay, sir. Right, so straightforward. Okay, so now kita tengok bukan limitation lah, macam saya cakap tadi, a challenge of multi-process. So sekarang ni kita dah createkan a parent and child process. So macam mana kita nak buat intercommunication, okay? So kalau kita tengok kat sini, okay, so sebenarnya saya ada copy fork punya code ni. So saya copy dia, saya buatkan dia as child something. So saya nak child tu untuk buat something. Okay, so kita tengok code kita. Okay, so dalam ni apa yang saya buat, so saya tambah satu variable kat sini. Benda sama macam code tadi tu, tapi saya tambah dekat sini in kira. So kat sini dia akan kira. Kita akan buat variable kira ni, maksudnya dia akan satu tempat yang dia akan simpan value. So kalau dia child tu akan buat apa tahu? Dia akan print value sebelum dia tambah apa-apa tu, which is kat sini dia akan print 0 lah. Lepas tu dia akan kira 0 plus 5, so value kira tu sekarang jadi 5. So nanti child akan print out 5 lah, right? Kalau kita kira logiknya, kan kita refer kepada variable yang sama kan. So kira ni sepatutnya jadi 5. So bila nanti parent dia printkan jumlah kira tu juga, kalau ikut logik dia, parent sepatutnya print value apa nilai yang parent sepatutnya akan print juga. Kalau ikut logik kosong lah. Kosong? Tak kosong. Kan pasal Kosong. Betul dah, kosong. Macam ni, dia parent child dia dah kira kan, dia kira jadi 5, dia dah tambah 5. Kan sepatutnya dia tambah dekat value kira ni kan. So parent pun dia akan printkan value yang sama. So sepatutnya dekat sini 5 kan. Kita expect kat sini dia print 5 juga, pasal dia punya child dia dah tambah 5 kan. So kalau kita compile ni, okay.
gcc child something.c. Right, so kalau kita execute a.out, nampak child dia sebelum dia tambah tu kosong, so lepas dia tambah tu jadi 5. So ini child, tapi parent sepatutnya dia print 5 juga. Tapi nampak tak dekat sini dia print 0. Pasal bila kita tengok code tadi, walaupun child tu dia dah gunakan variable yang sama, tetapi dia tak, macam mana, dia tak update yang pasal dia just clone, dia ada variable yang sama, tapi bila dia habis macam tu je. Dia tak update parent punya proses juga. So parent tu dia punya kira tu still kosong. So maksudnya tak ada communication between child and parent. Boleh follow so far? Nampak tak? Child bila habis dia habis macam tu je. Semua boleh follow? Okay? Okey, sir. Boleh So maksudnya pas dia tambah 5 tu, parent tak tahu pun yang anak dia buat something. Dah tambah 5. So susah lah macam tu kan. So contoh kalau you guys buat program kan. So bila buat network programming, you guys nak buat satu server. So server punya program tu bila every time ada a new client, a session, mungkin you guys akan spawn a new process. So dalam proses tu mungkin dia akan buat calculation ke, ataupun dia ambil input daripada user ke apa. So bila session tu habis, sepatutnya parent akan dapat value tu, supaya mungkin you guys ada another program yang akan simpan dalam database ke apa something. Tetapi kalau kita tak ada inter-process communication ni, apa yang child tu buat dia habis macam tu je, parent tak tahu, ataupun proses lain tak tahu. So that's why we need IPC, inter-process communication. How we can achieve inter-process communication? Banyak cara, itu yang kita akan belajar selepas ini. Okay? So I hope you guys boleh faham tadi saya cakap inter-process tu kalau dalam fork tanpa IPC, dia stand alone je. Proses tu dia habis kira, dia habis macam tu je. Okay? So far faham? Nak saya terangkan semula? Boleh. InsyaAllah. Okay, so kita pergi balik ke slide kita. So IPC is used for exchanging data between multiple threads or in more process or program. Itu IPC buat. So dalam kita punya network programming ni, saya tak sure sama ada saya nak selitkan ke multi-threading punya konsep, tetapi I will try. Tapi so yang pasti you guys akan buat multi-process. Okay, that's why you need a IPC. So IPC is a set of programming interface which allow a programmer to coordinate activities among various program processes which run concurrently in Linux or Unix operating system. So dalam Linux atau Unix memang dia ada kernel tu, memang dia boleh facilitate IPC, either menggunakan pipe, shared memory atau something. So dia akan create an interface supaya kita boleh minta kernel untuk handle all this. Okay, IPC. Right, so what is the approach of IPC? Banyak. So we have direct communication, so we have indirect communication, so we have message passing, shared memory, FIFO, first in first out, message queues, pipe. Okay, so dalam kelas operating system yang you guys ambil mungkin 2 sem lepas atau sem lepas, so kalau you guys recap balik, ini adalah cara IPC kan, right? So message passing kan, so boleh ingat balik so ni recap. So benda ni kita dah belajar dalam OS, tetapi dalam network programming yang the one that we will apply in your lab or in your project is pipes. Kita akan menggunakan pipes. So inilah contoh IPC punya method. Right, so first we talk about pipes, pasal ini yang kita akan gunakan. So pipe is what used for communication between two related process. Okay, pipe ni contoh dia, okay, mungkin saya boleh tunjuk lah kalau dalam Linux ni kan. Okay, so contoh saya menggunakan program ls. So ls ni saya akan listkan semua semua file ataupun directory dalam folder saya ni, dalam folder lab ni, in my current directories.
Okey, macam mana saya nak kira ada berapa banyak directory atau berapa banyak file dalam saya punya ls. Command ls ni, program ls ni, dia tak bagi tahu berapa banyak, dia just tunjuk. So contoh mungkin saya boleh combinekan dengan word count punya punya program. So saya boleh gunakan ls. So saya pipekan dia. So ni logo pipe yang tegak tu. So saya nak supaya output daripada ls ni dia akan jadi input kepada wc. So nampak apa dia buat? So wc dia akan jadi. So dia akan hantarkan output ls tu kepada wc. So dia akan jadi, nampak ditunjukkan 5. So macam-macam lah kita boleh buat. So kita boleh campur lagi. Contohlah kita nak buat ls word count. So lepas tu saya nak guna pula grep, nak check pula ada tak 5 je tu. So boleh, nampak? Dia boleh dia one flow tu, dia one flow from the left to right, dia pipe kan, dia konsep dia macam satu pipe. So ataupun mungkin kita nak baca manual untuk satu command tu, contoh man ls, panjang kan, so tapi kita rasa macam malas lah, aku just nak find satu pattern atau satu ayat. So contoh kita nak panggil ayat sort, so kita boleh gabungkan dia ls, kita pipekan dengan grep ls. Apa tadi? Sort. Kita nak cari ayat sort. Tak ada. Apa ada kat sini? Man ls, manual ls grep sort. Okay. So kat sini nampak? Dia highlight hanya yang ls. So tak payah nak keluar banyak-banyak. Ataupun mungkin terlampau banyak kalau kita buat next start tu kan. Okay. Banyak susah. Kita nak kena scroll atas semua kan. So mungkin kalau kita nak senang, kita pipekan dia kepada command more. So kita boleh nampak macam ni je. Ataupun kita command less. Nampak pipe. Dia pergi ke sini. Ataupun kita nak pakai grep, nak check port 22 buka ke tak kan. So see, dia tunjuk. Kan senang. So itulah konsep pipe. Okay, so so far clear? Boleh follow? Boleh saya. Okay, so this one, pipe yang kita apply dekat bash, dekat kita punya shell. Kita boleh gunakan juga. Tetapi kita boleh juga gunakan pipe ni dalam programming. Pasal kita ada API programming dalam C. Okay. So this one is we are applying pipe concept in shell. Okay. Alright. Kita pergi balik. Okay. So konsep pipe ni dia somehow macam itulah. Dia daripada belah sini dia akan output daripada proses sebelah kiri, dia akan menjadi input kepada proses sebelah kanan. Okay. Kalau kat sini siapa yang pernah pergi hospital? Siapa yang kat sini pernah masuk hospital ke ataupun Banyak kali. banyak kali So ni jenis mak rempit kan, balik cuti SEM. Okay. Angkat wikang, betul tayar depan cabut, dia masuk bawah, dia landing dengan tak selamat je masuk hospital. Tak dengar cakap mak. Kan, ataupun mak cakap jangan main mercun, main juga, lalas, habis jadi kelingking kan. Ataupun you guys ni generation Rasyad. Kan, ataupun you guys ni generation yang jenis main PUBG je kat rumah kan. So jenis tak keluar, so tak pernah masuk hospital. Rasyad. Okay. So kalau siapa yang pernah pergi hospital, tak tahu you guys pernah pergi pernah pergi tengok ward ke tak kan. So kalau kat ward tu, you guys akan perasan ada pipe. Tak tahulah, so contoh kalau dekat dia punya meja utama ward tu, tak silap saya, dia akan ada contoh dia nak hantar a medical report ataupun dia nak hantar blood sample pesakit tu ke tingkat 3 contoh, dia tingkat 1. So dia ada macam satu pipe tau, dia buka pipe tu, dia masukkan, dia tutup, lepas tu dia macam akan sedut. Dia akan sedut sampai ke tingkat 3. Pernah tengok? Tak perasan pula. Tak ada pula sir. Tak benar. Sebenarnya Tak dengar. ya ke? Siapa yang wikang tadi cakap yang masuk hospital betul? Jap. Rasyad masuk betul. Piping hospital. Rasyad. Asyik. Mana? Dalam seminggu 2 kali dia masuk hospital. Lagi teruk. Aduh. Mana? Jap. Tengok gambar. Kesian you guys tak pernah tengok pipe hospital tu. Mana? Sir selalu masuk hospital sir? Tak, saya tak ada masuk, tapi saya datang tu saya perhatikan Ke you guys jenis
Masuk-masuk ni kan, headphone dekat telinga, main telefon je, tak tahu sampai ke hotel je. Tak Ada sir. lah. Mana ada Saya sir. perasan, saya Pergi perasan. hospital main PUBG je. Siapa Tak. cakap perasan tadi? Ada kan? Perasan. Ada, ada. Saya Saya lawak Rashad dulu. saya ikut saya Cuba ikut cuba Mio sir. tanya Rashad dulu rasa. Sebab Rashad paling banyak tulis. Mio ajar tengah nurse sir. Ni sini. Ataupun kan nanti nurse tu dia akan masukkan kat situ, dia akan sedut naik kat tingkat bawah ke tingkat atas ke. Macam itulah. Sama je konsep dia. Kan? So kalau kita balik dengan kita punya pembelajaran ni sama je. So contoh proses tu dia nak hantar mesej ke another proses, dia gunakan pipe, okay? So pipe is half duplex method. Dia half duplex maksudnya proses dia belah kiri ni dia akan one way je, maksudnya dia akan just boleh hantar je. Okay, tapi yang belah receiving ni tak boleh nak hantar balik maklumat. Tetapi kalau kita nak menjadikan dia full duplex boleh juga, but we need two pipe. So maksudnya satu pipe ni untuk proses A communicate dengan proses B, kita create another pipe supaya proses B boleh communicate dengan proses A. So dia jadi full duplex. Send and receive, right? Dan kita juga ada message passing. So kalau kita pakai message passing, dia ada API dia, somehow dia akan buat send and receive message. So benda ni kita just hantar message ni, kita masukkan dalam variable, kita tagkan dia siapa yang sepatutnya terima message ni, dan nanti kita punya Linux kernel ataupun kita punya operating system kernel yang akan handle the message passing. Kita juga ada message queue. So kita ada queue. So maksudnya mungkin satu queue ni masuk dulu baru dia hantar kan. Ada. So memang ada. Kalau you guys recap pada operating system ada message queue. We also have direct communication, indirect communication. Kita ada shared memory. Kita menggunakan pointers. Right? Kita ada first in, first out. Okay. So benda tu boleh recap balik lah. Tapi the one that yang kita akan pakai dalam kita punya network programming ni adalah pipes. Okay, pasal pipe is the simplest one. Okay, so why we need inter-process communication? So we can speed up our computational. So maksudnya kalau kita buat just a single process, of course akan lambat. Tetapi kalau single process tak boleh communicate dengan proses yang lain, dia tak boleh lah. So that's why kita kena IPC. Supaya contoh mungkin kita boleh buat program satu parent tu bila dia ada new connection, so dia akan spawn a child. So child tu akan buat something. So bila ada another connection, sementara child tu handle another client, kita boleh accept another client. So nampak tak? Kita boleh speed up kan dia punya computational performance tu. Dan dia convenience dan dia synchronize. Okay, so that's why we need an IPC. Okay, kita tak boleh nak just proses tu cakap dengan diri sendiri dia. Okay. So the term used in IPC is semaphores and signal. So recap balik. You guys punya OS operating system punya subjek. Apa tu semaphores? Pernah dengar tak semaphores? Tak pernah. Tak pernah, pernah sir. sir. Tak Tak pernah. pernah. Sem 2 tak ambil OS, ambil kan? Tak ada semaphores. Tapi kat OS belajar apa? Belajar Semaphore. nak install Windows lama. Oh ya ke? Semaphore ni dalam Linux kan, dia somehow dia macam ni tau. Dia senang cerita kalau kita anggap sebagai traffic light. Contohlah kita ada satu variable, okay, so kita ada proses A dengan proses B. So dua-dua nak try write dekat satu proses satu variable ni. So apa jadi? Dia akan jadi data inconsistent. So contohlah dekat proses A ni dia tulis I love you. So dekat proses B ni dia tulis I hate you. So bila dua-dua tulis dia jadi dia akan jadi apa? Kelang kabut. Dia akan jadi either I love you hilang ataupun I hate you je, ataupun I love you ada I hate you hilang, ataupun dia jadi I love you hate dia campur. So tak nak. So apa yang kita buat, kita kena bagi signal. So kena ada satu traffic light. Okay, contoh proses A dia tengah write dalam variable tu, so dia akan signal proses B, okay, kamu kena tunggu dulu. Bila proses A dah habis write dalam variable tu, baru proses B akan write dalam variable tu. Itulah term semaphore. Dia macam satu macam orang konduktor lah, dia akan jadi macam orang tengah. Okay. Dan kita ada juga konsep signal. Signal ni kita nak bagi tahu dekat another proses, oh aku tengah tulis, ataupun please stop.
Okay, this is illegal. So kita kena bagi signal kat dia supaya kita boleh buat proses synchronization. Supaya kita beritahu, okay, apa yang kita nak buat dengan dia ataupun apa yang wrong dengan dia ataupun apa yang kita tengah tunggu macam tu. So dia ada proses of signaling. Okay, alright. So, okay, so sebelum kita rehat dalam 5 minit, so jom kita buat satu pop quiz dulu. So please, jom kita buat Kahoot. So let's try. Dapat cendol lagi tak, sir? Tak ada dah habis modal mainnya. Okay, jom. So, please open up your smartphone ataupun you guys punya laptop. Sekejap. Okay, kasih. Okay, so buka www.kahoot.it tu dan masukkan game pin tu. Sekejap, tunggu dia loading. Alright, masukkan tu, pin tu. Sekejap, pirate kita ada berapa orang Kita ada, let's see. Ada 43 student. Okay. Enam. Okay, dah 40, jom kita start. Okay, everyone ready? Okay, part A. What is the purpose of IPC? Okay, so purpose dia adalah sharing of data between different process. Okay, so Kahoot ni dia kira macam mana markah dia? Siapa yang jawab tepat dan siapa yang jawab cepat. So dua tu lah. Okay, so dia bukan pushing ke saja je nak confuse dengan you guys. Sebenarnya dia punya definition dia adalah sharing data between different process. Itulah IPC. Dia punya tujuan IPC tu Okay, next. Oh, Z. Ngantuk nak tidur. Okay, so next. Okay, true or false? IPC is set of API in Linux. True or false? Okay, so true So IPC is a set of API in Linux. So kalau kita nak buat share memory ke atau kita nak buat pipe, dia memang ada API Dalam Linux tu dia ada API untuk handle that kind of request. Okay. Next. Okay. Mail script alert. Okay. Next. Okay. Which of the following is IPC method?
Okay, bagus So ramai jawab pipes. Okay. So semaphore ni dia bukan method dia term yang kita gunakan. Thread ni saja mengeluhkan bukan. Thread ni dia concept of operating system. So LIFO ni bukan LIFO bukan last in first out tetapi one of the method of IPC is first in first out. Okay, bagus. Next. Siapa yang dahului? Not Fadli. Habis kalau not Fadli bukan siapa Fadli ni? Bukan Fadli. Okay. True or false? By default, pipe is a full duplex. Okay, false. Betul So by default, pipe is half duplex. Kalau kita nak menjadikan dia full duplex, kita kena ada 2 pipes. So baru dia jadi full duplex. Next question, our last question. Okay, Nur Fadli mendahului. Okay. Okay. Why do we need IPC? So kenapa? Okay, ramai betul. So kenapa kita nak ada IPC, interpersonal communication? Kita nak ensure that we can do computational speed up. Okay, kita tak tepat kalau kita nak shorter code. So somehow kita kena banyak declare benda kan. So tak sure code tu akan jadi shorter ke tak. Okay, so itu je untuk part A kita. So kita tengok siapa yang menang. Okay, nombor 3 laki. Oh, bertuah sungguh. 1-1. Oh, bukan Fadli. Habis apa nama sebenar Kalau not Fadli siapa? Okay. Fadli. Okay, alright. So kita rehat dalam 5 minit. Okay, 5 minit ke 10 minit sebelum kita mulakan kita akan start balik our lecture. So kita rehat dulu. Okay. Okay, sah.
Assalamualaikum. So boleh kita sambung balik lecture kita sikit lagi. Boleh. Alright. Okay, sambung balik. So now we will discuss about signal APIs. Okay, so what is signals? So it's a method to communicate between multiple process by way of signaling. Okay, so the source process will send a signal which is recognized by number, and the destination process will handle it. So contoh kita nak bagi tahu contoh proses A nak bagi proses B, so please wait ataupun please stop, kan? So dia akan send a signal. So signal may be generated asynchronously or synchronously. Okay, so if it's apa maksudnya asynchronous? So asynchronous ni macam kita hantar surat So contoh kita hantar signal kepada orang kan. Contoh kita pergi ke orang lain. So kita hantar surat, so kita minta supaya yang handle surat kita tu adalah pos Malaysia, kan? So adakah dia punya receiver ataupun dia punya sender boleh tahu bila exactly surat tu sampai? Tak kan? Pasal dia mesti ada proses dia, kena pergi ke post office A, B, C baru sampai kepada receiver. Okay, so itulah maksud asynchronous. Okay, so kalau asynchronous, so kita nak send a signal to another process, so kita hantar kepada kernel atau another process untuk handle signal sending. So a process can predict precisely when asynchronously generated signal will be delivered. Okay, so dia tak tahu. Dan kita lawan dia, kita ada synchronous. So synchronous ni dia memang time tu juga nak. So contoh dia hantar signal kepada proses B, time tu juga dia make sure yang B tu ada. Okay, so dia synchronous. Kan? Maksudnya dia bukan asynchronous, dia tahu. So of course dia akan precisely predictable. So maksudnya dia tahu bila B dapat. Immediately lah. Memang dia akan ada immediately dapat. Tetapi untuk buat synchronous punya signaling ni, dia akan buat interrupt. So maksudnya bila dia hantar message ni, dia akan stop semua proses. So bila dia send ni, dia make sure yang just antara dia dengan B je boleh communicate. Yang lain semua mungkin kena stop dulu, kena hold dia punya proses. Okay. So dia raise a hardware exception or dia calling a raise function. Okay. Kalau dia nak buat synchronously. Okay. Okay. Seterusnya. And we also have real-time signals. So real-time signals ni adalah POSIX standard. Okay, dekat sini siapa yang pernah dengar POSIX? Apa tu POSIX? Siapa boleh pernah dengar ke sebelum ni?
Tahu tak POSIX tu apa? Oh. Tak tahu saya. Tak tahu. So, okay. POSIX ni adalah standard. Okay, POSIX ni adalah standard. Pasal, okay, apa tu POSIX So, dulu kita ada macam-macam version of Unix dan macam-macam implementation of C language. Ada orang buat C language, kalau kita menggunakan function fork, mungkin dekat language implementation lain mungkin lain. Dekat Unix lain. Kalau kita tengok dekat Unix 3, let me search Unix history 3. Okay, this one. Okay, so kalau kita tengok kat sini, the history of Linux. So kita adalah ni dia punya history of Linux. So kita Unix version 1, 5, so macam betul pecah pula. So ada yang Berkeley version, tiba ada Berkeley tu dipecah kepada Sun Microsystem buat, dia keluarkan Sun OS. Lepas tu ada pula Unix version 7, dia akan fork, dia akan jadikan Xenix. Okay, macam-macam lah, so banyak version. Bayangkan kalau dia tak ada standard, tak ada POSIX, so mungkin dekat Sun OS, mungkin kalau dia nak buat fork, mungkin nama dia bukan Spock, mungkin Spoon. Tapi mungkin dekat Xenix atau System 3 ni mungkin dia menggunakan fork. So lain. So contohlah kalau kita buat program, kita dah buat dekat Sun OS, kita nak port out, kita nak portkan, kita nak buat dekat Unix version 8 contoh. Tak compatible kita nak compile, confirm error. Pasal dia tak ada a standard. That's why all these system engineer or programmer, they sit down together, they came out with POSIX standard. Supaya kita ada standardized API antara different Unix punya implementation and C language punya implementation. Itulah Unix. Okay. Right, we go back to our lecture. Okay. So real-time signal are POSIX addition to original signal model. So dia ni lah, dia based on POSIX ni standard. So contoh kalau dia nak menggunakan real-time signal dekat Sun OS, kemungkinan ada pasal dia based on POSIX signal. Okay, so selalunya real-time signal ni kita usekan untuk application defined purposes. Selalunya kita akan gunakan dalam embedded system. Contohlah kita buat sistem real-time system dekat kapal terbang contoh. Dalam kapal terbang ni contoh ada proses tu handle cockpit, dengan satu proses ni dia handle dia punya engine contoh, jet engine. So kita tak nak tiba-tiba signal ni ada orang interrupt ke. So kalau contoh cockpit nak supaya engine tu slowkan dia punya speed, dia punya burning rate ke apa, so dia terus hantar signal tu kepada engine punya proses. So kita tak nak. So itulah kadang-kadang orang menggunakan real time punya API dalam operating system. Okay. Alright, next. Okay, so the BSD signal, so Berkeley distribution punya Unix, dia ada signal API. So dia pun based on POSIX juga. So draw heavily based on 4.2 BSD API. So senang cerita memang dia akan compatible lah. So kalau contoh kita buat program untuk BSD, so kita ambil code tu, kemungkinan besar kita boleh compile dalam Linux pasal dia POSIX standard. Okay, so library yang handle yang ada code untuk signal API ni dalam signal.h punya. Kalau kita nak include atas tu signal.h. Okay. Okay, next. Okay, so kalau kita dalam signal handling, so ada different type of signals. So we have sync abort, sync floating point, sync illegal, sync interrupt, sync term. So contoh paling basic mungkin saya boleh tunjuk dengan kamu semua. So okey, semua nampak ni? Nampak saya share ni? Nampak. Okey. Contoh saya run continuous punya program So stop contoh kan dia sentiasa run continuously kan. Okey, even bila saya buka terminal ni, sebenarnya terminal saya ni ada yang provide my terminal interface dalam Ubuntu ni adalah bash kan. Nampak tak? Kalau kita buat PS, nampak bash. Betul. So contoh saya run another program. So menggunakan bash saya nak invoke top punya proses program kan.
So macam contoh kalau basic of signal, so contoh macam mana saya nak hantar signal terminate dekat top ni, kan selalunya kita tekan control C kan. Control C is seek term. Maksudnya kita tekan control C, kita hantar kepada batch supaya kita nak suruh batch hantar signal terminate kepada top. Itulah one of the implementation of signal. Nampak tak? Okay, so kita macam-macam lah, ada signal segment signal fault kan. Tak tahu you guys dulu pernah buat programming dalam C kan, pernah tak dapat segmentation fault? Kalau you guys buat pointer tu, you guys refer kepada memori yang tak sepatutnya you guys masuk, so dia akan keluar kat situ segmentation fault kan. So inilah different type of signals. Okay, so signal as a method of process synchronization. Okay, so penting supaya dia boleh bagi tahu. Okay, contoh proses A is waiting for contoh dia menunggukan value from B. Dia nak menunggukan value integer. Tetapi contoh proses B dia return balik, dia return dalam bentuk character char ataupun dalam bentuk floating point. So error kat situ. So macam mana signal proses A nak bagi tahu proses B some error has occurs. So dia nak buat synchronization. So kita menggunakan signaling. Kita buat signal illegal, signal ill, kita boleh hantar dia. So proses B, okay, dia aku salah hantar, macam itulah. So itulah signal as a method of process synchronization. Okay. Right, chapter 2. So kita akan belajar about pipe model. So ini penting, please beri perhatian. So pipe model you will use in your lab and also your project. Okay. So one way we can visualize pipe is one connector between two entities. So, contoh macam ni lah, ni saya dah tunjuk tadi kan. Proses belah kiri dia akan output dia akan beri kepada proses another process. Okay. It's connect two together by setting a standard input of second process to standard output of the first process. Okay, so pipe is half duplex. So as communication occur in one direction. Okay, saya dah tunjuk tadi. Right, so macam mana kita, kalau dalam command, dalam shell, macam mana kita nak buat a pipe character yang tegak tu. Right. Okay, so ini kat shell. So macam mana, okay, so pipe unitization data flow from left to right through a pipeline. Okay. So kita juga ada name pipe. So name pipe ni is somehow label pipe. So pipe ni supaya kita boleh pipes works like regular pipe that exists in the file system. So senang untuk let's say kita menggunakan command yang melibatkan file system, kita boleh terus refer kepada pipe yang terus kita labelkan ni. Okay. Okay, so macam saya dah tunjukkan tadi, so kita boleh cat, betul kita masukkan dalam head, betul kita beri pula output kepada tail, okay, ataupun kita if config tadi, kita boleh cari pattern AWK, right, so dah tunjuk, you guys boleh explore sendiri dan insyaAllah dalam lab 3 you guys akan buat benda ni. Okay, fork dengan pipe, so pipe juga kita boleh menggunakan dalam kita punya coding, dalam programming, pasal kita memang ada function of pipe. Okay, PIP ni nampak PIP. Okay, so kalau pipe ni is part of Unistandard punya ni library. Okay, so we need to include UNISTD dalam C kalau kita nak buat pipe dan fork. Dan macam fork juga, pipe dia boleh return value. If let's say pipe return U-1, that's mean the system fail to create a pipe. Kalau dia return selain tu, maksudnya okey lah, tak ada error. Okay. Right, so ini cara kita pipe. So kita boleh read dan kita boleh write balik. Okay, so konsep dia write. Contoh kita nak share ke proses B, proses A akan write, so proses B akan read balik daripada pipe tersebut. Okay, so jom kita tengok examples. So benda ni please baca sini. So let's do a live example. Okay, so I open up my Ubuntu. So semua boleh follow boleh tengok? Boleh saya, boleh. Alright, so kita balik pada code tadi. Okay, so child something.
Alright, so tadi saya nak, okay, kalau kita compile balik, kalau kita tengok balik code child something tadi. Alright, so tadi dia kira kan, dia kira 5 tetapi parent tak dapat. So bila kita, kalau kita compile ni, sepatutnya kan, kalau kat sini kita child dia dah kira 5, dia keluarkan 5, sepatutnya parent pun sepatutnya dia dapat print out 5 pasal child tu dah simpan dalam kira, tapi tak pasal dia tak ada IPC. So kalau kita compile child something ni, okay, nampak tak? Jumlah ni yang child lah, jumlah yang sebelum saya tambah kosong, so lepas dia tambah jadi 5. Okay, so child finish process, so by right parent dia akan print 5 tapi dia print kosong pasal dia tak tahu anak tu dah tambah. So let's do a IPC, macam mana supaya child tu boleh share that value, apa-apa value pun, a character, a string, a value, a integer, apa lagi, macam-macam boleh share kepada another process. So macam mana? So kita menggunakan pipe. Okay, okay, saya copy child something. Something.c, so saya akan namakan something child parents no. Contohlah kan, so copy, so nano parent no .c, right? So coding tadi je, so kita akan menggunakan pipe. Okay. Okay. So jom kita tengok tutorial somehow about pipe. So banyak tutorial sebenarnya kat internet. Kita boleh tengok syntax dia kan. Okay. Pipe in C. Right. So let's see a syntax here. Okay. So untuk menggunakan pipe, pipe ni jenis int. So dia boleh return back value in a integer punya form. So dapat -1 dia error lah. Dan kita boleh masukkan variable yang kita declare. So cara nak pakai dia, kita tengok examples dia. This one. Nampak tak? Dia create a pipe. So let's create a pipe. Okay. Dalam code kita. So let's create one. Okay. Okay. So this is a fork. Okay. Kita seperti box. Yeah. Okay. So tambah. So jom kita declare a pipe. Int pipe. Ni sebenarnya boleh namakan apa-apa saja, tapi kita ikut je. Pipe FDS. Okay, so kalau 2 ni maksudnya apa? Cuba recall balik dalam C programming you guys. Kalau 2 ni array, yes. Kita create an array of 2. So kalau kita declare an array of 2, so maksudnya kita boleh menggunakan pipe FDS 0 and 1. 2 tak boleh kan? Okay, so kita boleh gunakan 0 and 1. So 0 is for read, 1 is for writing a variables. Okay. So ni apa lagi dia buat tu? Okay, jom kita buat dia supaya kita boleh check. Silap. Okay, so dia buat ni somehow kalau dapat -1 dia akan keluarkan error lah. Lepas tu dia exit. Kalau tak, dia bagi tak proceed kan. So tak apa, kita tiru je. Jom kita lepas pipe tu kita test sama ada successful tak. Kalau -1 dia akan error. Okay, so let's try compile this one. GCC parent no. Oh, okay, somehow tak ada error. So jom kita pergi tambah lagi kod kita. Okay, so sekarang kita dah create a pipe. Okay, so sekarang ni, so we have PID 0, so this is a child. So ni a child punya task. So ini PID more than 0, is parent punya task. So apa kata lepas dia kira ni, kita akan minta supaya child dia akan simpan value tu dalam pipe. So kita menggunakan function write. Okay, write. Right. Okay, write pipe FDS1. So kita akan writekan dia dalam count. Oh sorry, dalam kira. Okay. Kita akan simpan dalam kira. So kita akan masukkan value mengikut pointer. Okay. So kita akan
Untuk sini one of the cara nak menggunakan write punya parameter, kita mesti bagikan dia the size of variable. So macam mana kita nak tahu size of kira ni? So kita gunakan just function size of. Okay, size of kira. So dia kira mungkin dia punya size of variable ni mungkin 2 decimal places, a 2 ke something. So kita bagi tahu kat write lah. Okay, so kita dah write. So kita try compile, boleh tak? GCC parent no, is everything okay? Alright, boleh. So jom kita pergi tambah lagi. So sekarang ni okay, so kita kat sini kita dah write, child dah write dalam pipe FDS1. So sekarang ni parent pula dia akan retrieve balik. Dia akan retrieve, so sebelum dia print balik. So dia retrieve, so kita menggunakan function read. Okay, read. Yep. Read. Okay, so pipe FDS 0. Kalau 1 untuk maksudnya yang nombor 2 lah, maksudnya 0, 1 kan. So yang 1 tu untuk kita write, 0 tu yang untuk read. So 0, so kita akan simpan, kita write, kita akan simpankan dalam kira jugalah, kan? Dalam kira, so kita guna juga size of kira. Alright. So sekarang ni dia child dia akan okey, sekarang sini kalau kita baca kod kita, child dia akan simpan dia punya kira ni dalam pipe FDS, kan? So kira ni ada 5 lah. So parent dia akan baca balik dalam pipe tu dan dia akan update dalam dia punya variable kira. So by right, jom kita tengok boleh compile ke tak. Alright, dan kita try run GCC parent no. Alright, boleh. So jom kita run kita punya code. Alright, so kalau tengok apa yang kita dapat. So child sebelum dia tambah 0, so lepas tu lepas dia tambah 5 dan sebelum dia exit tu dia akan simpan dalam pipe. So bila parent dia dah tunggu child tu habis, so parent dia akan dapat balik value. So nampak tak kita dapat 5. Nampak tak? Dia dapat balik value yang child tu. Kalau sebelum ni contoh, kalau kita compile yang child something ni tanpa menggunakan pipe, kalau kita compile, nampak? Parent dapat 0 kan? So lepas kita tambah pipe punya mechanism tu, so sekarang kalau kita compile kita punya code, nampak tak? Dia buat sini, jumlah parent selepas anak ditambah adalah 5. Macam mana parent tahu? Kita menggunakan IPC. So far so good, boleh faham? So kalau child kedua panggil juga dia dapat 5 kosong. Kalau child Yang kedua, kalau dia panggil parent dia juga dapat 5 ke kosong? kalau child tu panggil parent dia, Itu kan child pertama kan. Satu child je kan. So kalau ada 2 child. okey, tambah 2 child jom. Boleh tak? Menarik. Saya rasa dia akan jadi 5 tambah 5, dia akan jadi 10. Lepas dia write jom. Lepas dia write ni, kita panggil lagi child. For. Okay, jom kita try. Boleh tak? GCC, parent no. Bagus, siapa yang tanya soalan? Oh boleh, so jom kita run. Oh dapat 5 juga, pasal dia tak run. Sekejap. Parent PID waiting for child process to finish. Child PID, oh dia run satu child je, ke saya tak compile? Sekejap. Nano parent.no, sekejap. Why dia tak create? Sekejap. Lepas dia run, barat dia akan panggil fork. Kenapa tak buat? Dia panggil fork lagi, so barat dia akan. Ke yang child pertama tu tak tambah lagi sebab child yang kedua pun ambil yang kosong punya value. Tapi dia tak run kan? Kalau sepatutnya dia kalau jumlah sebelum dia child PID kan. Sepatutnya keluar 2, nampak tak? Dia print kat sini kan. So, kalau kita compile
Okay. So kalau kita run, sepatutnya adalah 2 child PID, betul tak? Betul. Run, dia tak run fork tu. Sekejap, saya tengok. Ke pasal pipe ni. Ataupun kan, sekejap, kita buat 2 wait. Boleh tak? Aku dia tak. Sama je. Kenapa dia tak? Sebab dia ada satu je variable. Kan? Oh, ataupun sebenarnya dia tak dapat ni pasal dia tak dapat variable tu. Okey, sekejap So mungkin kita boleh buat PID fork. Kot. Kita tengok jap. Parent child tambah. Kenapa dia tak tambah So ada dua. Okay. Tak ada. Sepatutnya ada 2 tu. Sekejap Ataupun sekejap. Kalau macam ni gini, get PID. Lagi. Ada kemungkinan. Sekejap Okay. So, dia kena mengenai dengan pipe lah. So, kalau kita pipe, somehow, sekejap. Pipe ni, kalau dia lepas dia buat pipe ni, somehow dia just tak validate fork ni. Sekejap. Saya rasa child kedua PID dia bukan kosong kot. Sebab tu dia tak masuk situ. Sekejap, tapi panggil dua-dua kat situ kan. Child dia dua sepatutnya kosong juga. Tak, somehow dia pipe ni. Pipe ni dia mengganggu fork ni. Lepas kita buat the second child, lepas kita dah write dalam pipe ni, somehow dia just tak run fork tu. Apa nak? Ke kena dalam loop. Dalam loop boleh kat tu lah, terfikir tadi jap. Tapi jap saya nak try cuba buat fork dekat sini. Jadi tak? Tak juga. Dia macam dah lepas. Nanti saya tengok jap kenapa dia boleh, patutnya dia akan create baru. Contoh kalau kita tambah pipe kan. Contoh kalau kita buat yang dekat apa ni? Contoh yang kita for.c ni kan, yang tambah kita buat pipe ni. By right, kalau cuba kita tambah dekat sini. Just kita buat fork di satu kat sini. Jalan tak? Mesti jalan je. Tak jalan apa? Apa pasal exit ni?
Nanti I get back to you, tengok kenapa tak boleh nak double fork. I tu. Okay. Okay, boleh. Okay. So itu je lah example of fork. So nanti kita akan buat benda ni dalam piping ni, kita akan buat dalam lab 3. So Rabu ni saya akan assign you guys lab 2. So you guys akan buat fork lah. Multi process punya exercise. Okay, so sebelum kita endkan kita punya lecture ni, jom kita buat lagi satu Kahoot. So boleh buka laptop you guys. Phone, jom kita buat Kahoot. Okay, tu kita ask you guys Kahoot, Kahoot. Kahoot. Okay, jom. Okay, boleh buka lah kahoot.it ni. Okay, masukkan pin tu. Cukup 40 kita start Sir dia keluar 2 kali lah. Tu dekat Sir punya tu testing fork 2 kali. Ni tanpa pipe dia jadi. Cuma tadi tak jadi tu saya nak tengok tu apa syntax saya salah ke keluar sebenarnya. Tak juga, nanti saya tengoklah. Kena tengok balik kod tu apa salah. Okey dah cukup 40, jom kita start. Okay. Which is the following is term used in IPC? Okay, so term dia ada dua semaphore dengan signals. Okay, so yang lain ni saja untuk mengilukan. Okay, so next question. Bang Jago. Okay. Rashid sini. Next. True or false? Signal can be generated synchronously. Okay, true So signal can be generated either synchronously or asynchronously. So true lah. Okay, so next. Okay, Bang Jago ni dahsyat. Petang-petang ni. Okay, next. Please, which statement describes signal API? So which one? Jawab betul. Real time signal API ni adalah POSIX So dia dah standard kan menggunakan POSIX. Okay. Next. Okay, still leading Bang Jago. Okay.
Nombor 4, true or false? Okay, betul false. Pasal asynchronous kalau kita biar kernel yang handlekan signal proses apa signal tu. Kalau kita nak buat dia synchronous, kita kena interrupt by raising a raise function. Okay. Right, betul false. Next, last one. Cicit dia tiba leading. Okay, next. What is pipe model in Linux? Okay, pipe are unidirectional. From left to right. Okay, dia satu flow je. Kalau nak jadikan dia full duplex, kita kena ada dua pipes. Okay. Okay, kita tengok siapa yang leading. Okay, cuci nombor 3. Okay. Nandos menang, so boleh belanja di isi Nandos. Okay. Alright, so I think that's all for our session today. So ada any question before we end our session? Semua okay? No. Okay. Okay, Alhamdulillah. So kita tangguhkan kita punya kelas dengan tasbih, fikir, farah dan suatu anas. Okay, right. So Assalamualaikum. I see you guys this Wednesday, okay? Okay. So, Salam. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Cendol tak ada, Thank you, sir. sir. Cendol. Thank you, sir.